Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam edisi MG 18 September 2020. Berita utama, pilihan raya umum ke-15 boleh diadakan lebih awal jika Gabungan Rakyat Sabah GRS menang dalam pilihan raya negeri PRN Sabah pada 26 September ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, PRN Sabah adalah penting kerana ia penentu masa depan negara khususnya kepada rakyat Sabah. Jelasnya, hanya melalui PRN Sabah ini dapat menentukan sama ada rakyat menyokong Perikatan Nasional PN atau rakyat mahu beliau menjadi Perdana Menteri. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin yang juga pengerusi PM berkata, rakyat Sabah perlu memastikan GRS menang dalam PRN Sabah agar kerajaan negeri sehaluan dengan kerajaan pusat. Jangan takut-takutkan rakyat Sabah, itu yang ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Berikutan isu Filipina menuntut Sabah sering menjadi isu utama dan kebimbangan buat rakyat di bumi bawah bayu itu. Bagi mengulas lebih lanjut berhubung isu itu, kita bersama dengan Syawal di Kota Kinabalu. Baiklah, terima kasih Ayuni dari studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak tertentu diingatkan untuk tidak menggunakan isu keselamatan negara khususnya di Sabah bagi menakut-nakutkan rakyat di negeri itu. Itu amaran yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sebuah sidang media hari ini di Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia yang berlangsung di Kota Kinabalu hari ini. Beliau turut memberi amaran dan memberi ingatan bahawa kerajaan tidak akan berunding dengan sesiapa sahaja ataupun mana-mana pihak berhubung isu ancaman luar termasuk tuntutan Sabah yang disuarakan oleh Filipina baru-baru ini. Saya nak beri jaminan kepada rakyat Sabah, kita akan pertahankan kedaulatan Sabah. Kita tidak akan berkompromi dengan sesiapa pun. Walaupun ada pihak menyarankan rundingan dilaksanakan dengan Filipina atas tuntutan baru mereka, saya nak beritahu bahawa tidak ada rundingan. Kita tidak akan berunding dengan sesiapa saja kerana Sabah tidak melibatkan isu tuntutan bertindih seperti beberapa pulau yang kita adakan rundingan untuk tuntutan bertindih, sedangkan Sabah sebuah negeri merdeka bersama Malaysia. Jadi ini adalah hak kita. Sabah adalah hak kita dan kita tidak akan berkompromi dengan sesiapa saja. Walau apa tuntutan pun, kita di kalangan Angkatan Tentera Malaysia pasti akan mempertahankan kedaulatan Sabah. Jadi kepada rakyat Sabah tidak perlu bimbang. InsyaAllah kita akan perkukuhkan di kedudukan kita di Pantai Timur dan mana-mana kawasan sempadan sekalipun. Demikianlah Datuk Ismail Sabri Yaakob berkata mengenai pertahanan negara khususnya di Sabah hari ini. Itu saja yang saya dapat kongsikan hari ini. Maka rakyat Sabah, yakinlah dengan kerajaan yang akan menjaga keselamatan anda semua. Saya Syawali hadir dan juru kamera Akira Azmi melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Syawal. Kita ke perkembangan COVID-19 hari ini. Jangkitan baharu COVID-19 dalam negara kembali melonjak sebanyak 95 kes berbanding 21 kes pada hari sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, statistik terkini sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 10,147 kes. Jelas Dr. Nur Hisham dalam kenyataannya, daripada jumlah kes baharu, sebanyak 91 kes merupakan jangkitan tempatan, sementara 4 lagi kes adalah kes import. Daripada 91 penularan di dalam negara, 68 kes adalah warga negara Malaysia dan 23 kes adalah bukan warga negara. Manakala di Sabah merekodkan sebanyak 90 kes daripada jumlah kes baharu, dengan membabitkan kluster Benteng Lahad Datu, kluster Pulau, kluster Selamat. Satu lagi kes baharu adalah melibatkan kluster Bunga di Negeri Sembilan. Dalam pada itu, Dr. Nur Hisham memaklumkan satu kematian dicatatkan di negara ini menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 129 kematian membabitkan perempuan warga negara Filipina berumur 50 tahun. Tiada keperluan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di seluruh Tawau dan Lahad Datu.
Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sekiranya PKPD dilaksanakan sekalipun, ia akan dilakukan secara bersasar iaitu berdasarkan lokaliti terlibat penularan COVID-19. Ismail Sabri berkata, menerusi nasihat KKM, kawasan hijau dan kuning juga sentiasa dipantau dan tindakan sewajarnya akan segera diambil sekiranya bertukar menjadi zon merah. But now, kita target berdasarkan lokaliti tempat kawasan yang terlibat saja. Kalau di Tawau, melibatkan penjara dan kita lock penjara depo tahanan tersebut. Kita nampak banyak because kita buat saringan keseluruhan di dalam penjara. Jadi result tu akan keluar every day. Itu yang kita nampak every day tu. Dan mana-mana yang positif, kita terus akan hantar ke pusat rawatan untuk dirawat mereka. Jadi sekarang ni kita dah kenal pasti juga kontak rapat mereka yang terlibat. Dan kita akan buat saringan semua kontak rapat. Dan kita dah kesan dari segi lokaliti dia berdasarkan kampung dia. Saya dah umum dalam media baru-baru ni berapa banyak kampung yang terlibat. Dan kita sudah pantau perkara ini. Kementerian Kesihatan sudah pantau. Kalau didapati agak meruncing di kampung tersebut, kita akan lock kampung tersebut. Kita akan tutup kampung tersebut seperti yang kita buat di Kedah. Apabila kes jiwa ganggar berlaku, kita tutup 5-7 kampung. Now kita tidak akan tutup keseluruhan. Lebih banyak bantuan dan peruntukan akan disalurkan kepada Sabah untuk dinikmati rakyat di negeri itu sekiranya kepimpinan kerajaan negeri di bawah Bayu sebaris dengan Kerajaan Persekutuan. Itu penjelasan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri berkata buat masa ini Kerajaan Persekutuan hanya dapat memberi bantuan kepada Sabah setakat yang diwajibkan dalam Perlembagaan Persekutuan kerana kerajaan negeri tidak sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan. Jelas beliau lagi, dalam situasi sukar dan luar biasa akibat pandemik COVID-19 ini, kerajaan negeri dan persekutuan perlu bersatu serta bersama-sama membantu rakyat yang terjejas dengan virus berkenaan dan pihaknya akan sentiasa mencari jalan untuk membantu khususnya golongan B40 yang paling terkesan sejak negara berdepan musibah itu. Tan Sri Muhyiddin juga berkata, Amanat Ihtiram Malaysia AIM yang wujud sekian lama telah banyak membantu meningkatkan taraf hidup rakyat di negara ini. Katanya sehingga Julai lepas, seramai 63,781 orang di Sabah telah mendapat faedah pembiayaan AIM yang berjumlah 2.36 bilion ringgit. Bagi kawasan Parlimen Kudat, khususnya seramai 4,267 orang telah mendapat pembiayaan pinjaman berjumlah 98.5 juta ringgit. Keputusan sama ada masjid di Sabah ditutup atau sebaliknya berikutan kes positif COVID-19 meningkat bergantung kepada Majlis Keselamatan Negara MKN. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pihaknya mengamalkan dasar yang diputuskan oleh MKN dan akan memastikan semua masjid di bawah jabatan itu patuh kepada prosedur persisten di SOP yang ditetapkan. Dasar kita akan mengikut segala keputusan daripada MKN, hatta di masjid pun. Sebagai contoh, apabila berlaku di Kedah baru-baru ni, maka masjid disarankan supaya ditutup buat sementara waktu. Kita patuh, kita ikut. Tetapi semua masjid-masjid yang berada di bawah kita, di bawah kita kata kerajaan, di bawah negeri, masjid-masjid tersebut akan mengikut SOP. Macam hari ini kita nak sembahyang Jumaat, berapa keluasan masjid, berapa jaraknya. Kesedihan Maulid Malaysia yang kehilangan hampir separuh daripada 110 ekor kerbau yang menjadi rakan sepermainannya perlu ditanggani agar tidak menjejaskan pelajarannya. Sejak seminggu lalu, Muhammad Syukur Khamis bukan sahaja perlu melihat ternakan milik keluarganya itu mengelupur dan rebah seekor demi seekor akibat wabak hawa berdarah, tetapi juga 2 ekor kerbau kesayangannya yang diberi nama Semek dan Tongkol turut mati. Berikutan itu, Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padang Midin akan mengambil inisiatif memberi khidmat nasihat untuk meredakan trauma remaja itu. Lebih-lebih lagi, kini sudah lebih seminggu beliau tidak hadir ke sekolah. Guru sekolahnya, Siti Rokiah Abdullah berkata, pelajar tingkatan 3 itu akan diberi kaunseling dari semasa ke semasa. Jelasnya lagi, Muhammad Syukur bukan sahaja pelajar sekolah biasa tetapi telah menjadi ikon yang mengharumkan nama negara.
apabila gambarnya bersama kerbau pernah meraih anugerah sehingga ke peringkat antarabangsa. Sementara itu, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Zaki Muhammad Noor berkata, Muhammad Syukur tidak akan diambil sebarang tindakan berhubung kehadirannya kerana pihak pengurusan sekolah sudah maklum mengenai masalah tersebut. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri Sabah, wartawan edisi MG hari ini sempat meninjau di sekitar Kampung Selamat yang diisytiharkan sebagai kluster baru penularan COVID-19 semalam. Menurut Azizul Osman, ini adalah kluster keempat yang dicatatkan di Sabah. Laporannya kita bersama dengan Azizul Osman. Saya kini berada di sekitar Kampung Selamat di Semporna ini yang mana kluster Kampung Selamat wujud semalam. Semporna semalam mencatatkan satu lagi kluster baru apabila 5 kes penularan tempatan di Sabah melibatkan 2 kes daripada salingan kluster Benteng Lahad Datu melibatkan seorang warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara. Satu lagi kes daripada kluster Selamat iaitu warga negara Malaysia, satu kes saringan kemasukan ke Hospital Tawau iaitu warga negara Malaysia dan satu kes saringan sign off kapal dari Pelabuhan Sibitang juga melibatkan rakyat Malaysia. 21 kes baru positif COVID-19 dikesan di sini. Setakat semalam melibatkan 5 kes import dengan 16 penularan tempatan. Sabah terus merekodkan kes tertinggi sebanyak 8 kes baru semalam dan yang terdiri daripada 5 jangkitan tempatan dan 2 kes import. Kita tempat temu ramah calon Pakatan Perikatan Nasional Daud Tan Bokong yang berkata beliau percaya penularan COVID-19 di Don Bugaya ini akan beri kesan kepada jumlah pengundi nanti. Katanya kebimbangan itu hadir disebabkan wujudnya beberapa kluster di sini hari ini. Kerisauan itu memang ada. Tapi keperluan untuk bertemu dengan pengundi itu kita terutama dalam kempen pilihan raya ini kita kena buat. Jadi saya sudah berhubung dengan pihak Jabatan Kesihatan dan kita dinasihati untuk satu strictly follow SOP. Sedikit sebanyak ini akan mengganggu kita punya kempen dan kita harapkan kita akan dapat touch base dengan pengundi ini sekerap mungkin sehinggalah 25 hari bulan midnight 25 hari bulan tu. So walau bagaimanapun keselamatan dan kesihatan publik tu kita kena bagi top priority. Itu mempengaruhi juga dan kemungkinan itu akan berlaku, peratusan pengundi akan berkurangan. Tapi kalau kita lihat daripada semangat dan sambutan pengundi selama beberapa hari ini yang kita sudah touch base, mereka begitu eager sekali untuk bersama-sama dan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Dan ditanya sekiranya ada gesaan untuk tangguhkan pilihan raya negeri Sabah yang sedang berlangsung, beliau hanya mengikut perintah katanya. Kita menyambut baik apapun cadangan yang prihatin terhadap kesihatan dan kebajikan pengundi. Kalau PRN terpaksa ditangguh disebabkan kes, kita menurut perintah dan dalam kempen kita pun kita senantiasa mengingatkan audiens untuk senantiasa mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Laporan Aizul Osman dan juru kamera Aizat Maraus langsung dari Semporna Sabah untuk Malaysia Gazette. Baik, terima kasih Azizul di Semporna. Kita ke berita seterusnya. Isu calon anak tempatan mungkin relevan pada masa dulu tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Oleh itu, calon anak tempatan sewajarnya tidak dijadikan ukuran oleh pengundi bonggawan. Sebaliknya, ia perlu dilihat dari pelbagai sudut, khususnya dari aspek kemampuan setiap calon parti. Ketua Wanita PCS Kimanis, Siti Ruki Ahmad berkata, beliau bukan mahu mengangkat presiden parti itu. Sebaliknya menegaskan, Datuk Seri Anifah Aman bukanlah calon yang calang-calang orangnya. Katanya lagi, bonggawan bakal mempunyai wakil rakyat yang terbukti dapat membawa banyak manfaat ke kawasan ini. Malah, Datuk Seri Anifah sebelum ini sebagai Menteri Luar dilihat dapat membawa pelaburan luar masuk ke kawasan ini.
Dalam pada itu, Rukiah turut memaklumkan pemilihan Datuk Seri Anifah bakal merubah wajah di negeri bawah bayu itu, terutama mempertingkatkan ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sosial masyarakat di semua peringkat. Datuk Seri Anifah dicabar penyandang kerusi Dun Bunggawan, Dr. Daud Yusof dari Parti Warisan Sabah. Selain AG Chairin dari Barisan Nasional dan Muhammad Azri Abdul Ghani dari Parti Liberal Demokratik. 3 daripada calon ini bukan saja anak tempatan dan sangat dikenali oleh penduduk, sebaliknya mereka juga memiliki pertalian keluarga cukup rapat, hubungan bapa dan anak saudara. Berita dunia. Puluhan terbunuh dalam pertempuran sengit antara pasukan tentera Afghanistan dan pejuang Taliban di wilayah timur yang sedang bergolak. Serangan berlaku ketika kerajaan Afghanistan dan Taliban sedang menjalankan rundingan damai di Qatar bagi menamatkan konflik yang berlarutan sejak sekian lama. Menurut jurucakap Kabinet Nangarhar Autalah Hogiani, pertempuran di 3 daerah di wilayah Nangarhar itu berlaku ketika pejuang Taliban menyerang beberapa pusat pemeriksaan pasukan Afghanistan dan militan pro-kerajaan. Beliau berkata sekurang-kurangnya 11 anggota keselamatan Afghanistan terbunuh dalam serangan di Hezhara. Manakala 8 militan pro-kerajaan dilaporkan terkorban dalam satu lagi serangan. Hogiani berkata sekurang-kurangnya 30 pejuang Taliban turut maut dalam pertembungan itu, termasuk beberapa warga asing. Menteri Pertahanan Afghanistan Asadullah Khalid menyalahkan Taliban berhubung serangan itu. Sebagai rekod, rundingan damai yang sekian lama tertangguh antara perundingan kerajaan Afghanistan dengan Taliban menandakan potensi mencapai kejayaan bersejarah bagi mengakhiri kemulut perang selama 19 tahun di Afghanistan. Berita sukan. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino hari ini bertemu dengan Presiden Donald Trump bagi membincangkan mengenai penganjuran Piala Dunia 2026 yang akan dianjurkan bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada dengan tema United 26. Bidaan kolaborasi telah dimenangi Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada dengan 134 undi. Infantino melawat pejabat Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ dan merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa berkenaan berhubung siasatan dan pendakwaan membabitkan rasuah dalam dunia bola sepak. Infantino dan Trump difahamkan berbincang mengenai penubuhan ibu pejabat FIFA di Amerika Syarikat selain persiapan menjelang tamasya itu. Baik, sekian itu saja di CMG untuk malam ini. Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube atau melalui portal www.malaysiagazette.com. Saya Nur Ayuni Jari. Assalamualaikum dan salam hormat.